TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik dan juga calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang. Ini dia Sukses SPM 2021 bersama Kak Eli Arifin di sini. Di mana kita akan membantu adik-adik ataupun calon-calon SPM bagaimana nak menguasai dan menjawab kertas peperiksaan SPM itu sendiri. Untuk hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Ya, Bahasa Melayu ni memang bahasa kebangsaan kita, tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih menarik yang perlu adik-adik tahu dan ambil kira untuk menjawab ketika peperiksaan SPM nanti. Baik, sebelum itu kita nak berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Itu dia Cikgu Rohaiza, apa khabar? Alhamdulillah, baik Eli. Saya Alhamdulillah sihat. Okay. Cikgu dah 21 tahun mengajar Bahasa Melayu ke? Alhamdulillah, begitulah seadanya. Lama dah kan? Lama Cikgu. Ya Allah, tapi Cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana? Ya, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana. Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana. Baik Cikgu, sebelum kita memulakan pembelajaran, apa kata kita ke meja sakti saya ni untuk kita lakukan SOP boleh? Boleh. Okey, silakan Mana Cikgu. meja saktinya? Meja sakti ni. Baik. Baik, okey. Macam biasa adik-adik dan juga calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang ini ataupun ibu bapa yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021, kita kena sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah, dan pastikan kita keluar tu biar bersebab. Dan sama-sama kita bantu untuk mengurangkan kes setiap hari, ya Cikgu? Betul, tepat sekali. Ya, okey. Jadi saya akan sanitasi tangan saya dulu. Kemudian Baik. giliran Cikgu, ya? Okey. Okey. Silakan Cikgu. Barulah kita rasa macam lengkap SOP kita hari ini. Okey Cikgu, saya nak tanya. Untuk mata pelajaran Bahasa Melayu pada hari ini, apakah topik yang akan kita belajar ni? Eli, boleh cikgu menyanyi sikit, Eli? Wow, Cikgu dah menyanyi. Walaupun suaranya taklah semerdu Siti Nurhaliza, tapi bolehlah, Eli. Silakan Sikit-sikit Cikgu. saja, baik ya. Andainya Eli bertanya pada cikgu nak ajar apa, jawabnya tukar rentak pula. Pemahaman novel. Juga tema 7 demi kedamaian. Seram tak? Itu ada kombinasi lagu evergreen dengan lagu terbaru, Cikgu. Betul. Ibaratnya cikgu dengan Eli lah. Alah Cikgu. Tapi lagu evergreen itu memang sangat legend. Okey, Cikgu, hari ini kita akan belajar topik novel. Ya, pemahaman novel bersama dengan tema 7 demi kedamaian. Tema 7. Tajuknya tema 7 ke? Tema 7 tajuknya demi kedamaian. Demi dalam kedamaian. tema 7 buku teks. Sebab zaman saya dulu novelnya tajuk lain lah. Dia kan berubah setiap masa kan? Tajuknya bukan tema 7 demi kedamaian. Tema 7 demi kedamaian itu ialah tajuk dalam Novel. buku teks, tema dalam buku teks tersebut. Baik. Okey, dan juga bukan kita berdua sahaja. Macam biasa, Cikgu akan membawa askar-askar comel Cikgu yang merupakan calon-calon SPM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana juga akan bersama dengan kita dalam talian. Ya, betul. Okey, boleh kita berkenalan dengan mereka juga? Mari kita saksikan siapakah askar-askar comel ni. Itu dia. Alah. Okey, baik Cikgu. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan setiap seorang daripada murid-murid Cikgu ni. Baik, cikgu perkenalkan Nur Hazwani. Nur Hazwani Kasnin. Kemudian Nur Ainul Mardiah. Nur Adeline Marisa. Emeline. Arif Fahmi dan Iza daripada pelbagai sekolah ni. Lain-lain sekolah. Betul, Baik, sekolah. kalau macam tu kita nak murid-murid perkenalkan diri mereka dan juga kongsikan juga mungkin cita-cita mereka ke? Jom kita saksikan. Nur Hazwani, kita mulakan dulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hazwani binti Kasnin dari Sekolah Menengah Tengku Mahmud Iskandar. Okey, baik. Seterusnya kita ada Emerlin.
Silakan Emerlin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Emily Wardati binti Abdul Rahman dari SNK Pucuk Utama 1. Okey, terima kasih Emerlin. Ainul Mardia. Wow, macam nama lagu, tajuk lagu ni. Ainul Mardia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ainul Mardiah binti Azmiha dari SMK Puchong Utama 1. Okey, terima kasih. Arif Fahmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Fahmi bin Muhammad Azian daripada SMK Tun Mamat Johor. Terima kasih Arif Fahmi. Kita ada Nur Adeline. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adeline Marisa binti Nazha dari SMK Bandar Tuson 2. Terima kasih Adeline. Dan yang terakhir sekali Iza Ashira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iza Ashira binti Muhammad Saiful Nizam dari SMK Pucuk Perdana. Terima kasih semua. Semua ni daripada sekolah yang berlainan, Cikgu. Ya, betul. Hebat sekali kombinasi itu. Okey, kita akan sambung pembelajaran kita kejap lagi ni. Kita akan mulakan penguasaan bagaimana nak menjawab tips-tips kertas peperiksaan SPM Bahasa Melayu. Tapi kita berehat seketika. Baik. Baik, Kita jumpa lepas ini ya. Ya, Cikgu. Pandai, Cikgu. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya suka membaca novel Pantai Kasih kerana saya dapat mengetahui tugas-tugas golongan doktor dan jururawat, Dr. Raiha, Dr. Uwang dan Dr. Syadis. Misalnya berhadapan dengan pelbagai tugas rencam sebagai seorang doktor di samping menghadapi pelbagai konflik dalam kehidupan mereka. Dr. Raiha kehilangan anaknya yang bernama Ayun akibat sikap amarah suaminya Dr. Syadis. Kehidupan pesakit seperti Unung Sirun juga digarap oleh pengarang dengan cukup baik. Suka membaca novel Jendela Menghadap Jalan kerana novel ini mempunyai banyak pengajaran dan nilai murni yang dapat saya jadikan pedoman dalam kehidupan. Sebagai contohnya, nilai setekawan antara Lily, Geta dan Daniel telah berjaya menyelesaikan pelbagai konflik yang berlaku di Kampung Sentosa. Daripada isu kubah lama sehinggalah isu rumah tangga Cik Jah telah berjaya diatasi melalui semangat setekawan. Saya suka membaca novel Lieutenant Adnan Wirabangsa kerana novel ini merupakan novel sejarah berdasarkan fakta yang benar-benar berlaku. Watak Lieutenant Adnan, Pak Saidi dan Mak Milah benar-benar wujud. Melalui pembacaan novel ini, saya dapat membayangkan keberanian Lieutenant Adnan dan semua askar Melayu dalam mempertahankan tanah air daripada ancaman tentera Jepun. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021. Bak kata pepatah membaca adalah jambatan ilmu. Itulah yang cuba diterapkan apabila bahasa Melayu, mata pelajaran bahasa Melayu ini turut menampilkan orang kata ada satu lagi medium menggunakan novel. Saya tak langsung dia menjadi salah satu teknik pembelajaran yang sangat berkesan untuk murid-murid menguasai bahasa Melayu, Cikgu. Betul. Okey, dan daripada video tersebut juga kita boleh saksikan murid-murid dapat banyak sangat belajar moral, orang kata nilai-nilai murni yang terdapat dalam novel tersebut. Baik, itulah dia. Kita akan teruskan pembelajaran kita sekarang ini, Cikgu. Mungkin Cikgu nak kongsikan sedikit tentang novel pada hari ini? Silakan, Baik. Cikgu. Kita kongsikan kan. Novel yang dipelajari oleh pelajar untuk tingkatan 4 ada 4 zon sebenarnya. Setiap zon berbeza novelnya. Okey. Tapi untuk lebih lanjut, kita belajar. Kita teruskan pelajaran pada hari ini, Eli. Cikgu silakan. Baiklah. Okey, wow. Pemahaman novel, itu fokus kita untuk teknik menjawab. Manakala untuk slide yang ini, kita fokuskan kepada tema 7, demi kedamaian. Baik, Emerlin, boleh tolong cikgu, bantu cikgu untuk bacakan rangkap ini, Emerlin? Kedamaian bertahta. Akala tindakan dipagari peraturan. Oh, itu saja? Kalau tindakan dipagari peraturan,
fikiran disirami kewaspadaan, hati dibungai keselamatan. Alhamdulillah, cikgu selesaikan ya Amelie. Baik. Wani, apakah yang anda faham dalam rangkap ini, Wani? Nak dikaitkan dengan demi kedamaian ini. Pada pendapat saya, cikgu, rangkap tersebut saya boleh memperoleh saya bertindak mengikut peraturan. Apabila saya mematuhi peraturan, cikgu, pasti saya tidak akan gentar membuat sesuatu. Bermaksud tindakan dipagari peraturan, bermaksud apabila kita melakukan sesuatu tindakan atau sesuatu perkara tu Eli, mengikut peraturan, maka akan timbullah kedamaian dalam diri kita. Macam itulah maksudnya. Lagi ada tak agaknya cara untuk kita mendapatkan kedamaian, Fahmi? Okay. Ada cikgu. Saya lihat ada cara lain untuk kita cari kedamaian ni. Contohnya dalam baris ketiga ada dinyatakan fikiran disirami kewaspadaan. Maksudnya cikgu, kita perlu tanamkan sikap waspada dalam diri dan fikiran. Contohnya jika saya melihat ada seseorang yang mencurigakan di kawasan perumahan jiran saya, tentu saja saya akan menghubungi jiran saya. Wah, pekanya Fahmi, nampak seorang yang mencurigakan di kawasan ataupun di rumah jirannya terus akan menghubungi tuan rumah tersebut. Bagus Fahmi, tindakan yang baik. Jadi ada dua cara untuk kita mencipta kedamaian. Yang pertama, tindakan kita perlu diikuti dengan peraturan. Baik, yang kedua, fikiran kita perlu sentiasa berwaspada dengan persekitaran. Betul tak Eli? Betul cikgu. Kita teruskan lagi. Baik, itu dua cara untuk mencipta kedamaian atau untuk mendapatkan kedamaian. Baik, seterusnya. Dalam mencipta kedamaian, ada beberapa persoalan yang perlu kita fikirkan. Antaranya, adakah anda mahu berasa seronok dan selamat dalam aktiviti yang dilakukan? Mengapa? Mengapakah agaknya kita perlu ataupun mahu berasa seronok dan selamat dalam aktiviti yang dilakukan? Ada siapa nak jawab? Saya, silakan. cikgu. Silakan Marisa. Sudah tentu saya mahu berasa seronok dan selamat dalam semua aktiviti yang saya lakukan. Contohnya, pada waktu pagi saya suka berjoging di taman perumahan saya. Persekitaran yang selamat di taman perumahan saya menyebabkan saya berasa diri terlindung daripada ancaman, cikgu. Wah, satu aktiviti yang cukup bagus tu Eli untuk menjamin kesihatan, iaitu berjoging. Namun begitu sebenarnya untuk mendapatkan kedamaian ini, kita perlu berwaspada dengan ancaman-ancaman yang terdapat di persekitaran kita. Betul. Jadi, apakah ancaman-ancaman yang ada di sekeliling kita? Siapakah yang nak mahu menjawabnya? Saya, cikgu. Silakan. Pada pendapat saya, cikgu, ancaman ni kita boleh dilihat di mana-mana saja. Sebagai contohnya, ancaman yang paling ampingan kita adalah di dalam rumah sendiri. Peralatan elektrik, tangga dan alat-alat yang tajam seperti pisau juga amat membahaya kepada kita jika tidak digunakan dengan baik. Almaklumlah, malang tidak berbau. Malang tidak berbau. Sekiranya berbau, pasti kita akan dapat hindari. Betul, Eli? Betul, cikgu. Baik. Iza kata ancaman terdapat di rumahnya sendiri. Betul? Kita lihat yang pertama di rumah kita sendiri. Agaknya di kawasan manakah lagi ancaman yang terdapat di persekitaran kita? Siapa boleh jawab? Silakan Emeline. Ancaman juga terdapat dekat taman perumahan. Sebagai contoh, jalan yang berlubang, anjing liar dan juga taman permainan yang tidak diselenggara. Benda itu juga boleh membawa kemudaratan kepada penduduk dekat taman perumahan saya. Di taman perumahan juga kan Eli, ada ancaman-ancaman yang perlu kita waspada. Begitulah bentuk ancaman, juga segala macam kewaspadaan yang kita perlu fikirkan untuk mendapatkan kedamaian. Ya Eli, Betul, cikgu. Baik. Cikgu nak kaitkan kedamaian dan ancaman ini dengan novel yang dikaji oleh murid-murid. Okey. Baik. Agak-agaknya kan, ada tak bentuk ancaman
dan cara penyelesaian untuk mencari kedamaian dalam novel yang anda kaji. Siapa boleh ceritakan novel yang kamu kaji tersebut? Cikgu, Silakan Wani. saya ada membaca dalam novel Di Sebalik Dinara, Cikgu. Aziz telah memasang retina scanner di kediaman adiknya, Farisha, untuk memastikan keselamatan dan kedamaian hidup Farisha terpelihara. Bukan Cikgu, Azrai dekat adiknya? Iyalah, mestilah seorang abang sayangkan adik, seorang adik sayangkan abang. Kan satu keluarga, betul? Eli. Baik. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Baiklah. Untuk soalan 8 pemahaman novel. Dalam soalan 8 ini ialah soalan pemahaman novel. Terlangsung tadi, Wani dah cerita tentang cerita dalam novel Di Sebalik Dinara, maka saya tertarik. Jadi kita kaji pemahaman novel soalan 8. Dalam pemahaman novel ini, 2 soalan diuji. Baik, terdapat 2 soalan, iaitu soalan 81 dan 82. Dan untuk kedua-dua soalan ini, 10 markah. Baik, 10 Banyak juga. markah. Ya, banyak. Sebab itu pelajar perlu membaca novel. Baik, seterusnya, markah bahasa bagi soalan 82 sahaja, maksimum markahnya ialah 2 markah. Untuk 82 saja, untuk 81 tiada markah bahasa. Baik, seterusnya, bentuk soalan 81. Ni kita nak kaji pula. 81 bagaimana bentuknya? 82 bagaimana bentuknya? Baik, untuk soalan 81 diuji berdasarkan mana-mana 4 zon. Begitulah mana-mana 4 zon. Kita ada zon 1, zon 2, zon 3, zon 4. Yang mana calon atau murid-murid mengkaji novel yang berbeza bagi setiap zon tersebut. Eli dulu kaji novel apa, Eli? Saya dulu kalau dia ada Komsas dan juga novel, cikgu, Ya, kan? saya. Yang saya ingat kalau Komsas tu Sehijau Warna Daun. Oh, Sehijau Warna Kan? Daun. Ya, antologi. Antologi. Yang novel tu saya tak ingat sebab dah lama sangat saya tinggalkan lama sekolah, sangat. kan, cikgu. Tak apa, insya-Allah nanti boleh ingat balik tu. InsyaAllah. Baik, berdasarkan mana-mana 4 zon dan panjang petikan yang perlu pelajar baca tu antara 100 hingga 120 patah perkataan. Walaupun berdasarkan mana-mana 4 zon kan, Eli, tapi jangan risau. Kerana yang ketiga, jawapan terdapat dalam petikan. Baik, seterusnya. Dah namanya membaca petikan, kita nak dengar. Okey, kita nak dengar murid-murid kita membaca. Cikgu pilih Fahmi lah, boleh Fahmi? Fahmi? Boleh, cikgu. Silakan Fahmi, terima kasih. Okay. Baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Semua bekas kemenyan sama aja, Nek. Aku memujuknya. Pemberian orang lain Lily tak sama. Lagipun bekas kemenyan tu datang dari jauh. Kemudian nenek meneruskan pencariannya. Nenek seorang insan yang dikurniakan Allah ketabahan untuk tidak pernah berputus asa mencari sesuatu dan ketabahan itu belum pernah meninggalkannya. Nenek bimbang orang yang memberikan bekas kemenyan tu kecil hati kalau dia tahu bekas kemenyan pemberiannya hilang. Jelas aku. Baik, untuk petikan ini, Eli, ada 2 slide. Kita buka slide seterusnya untuk melihat sambungan petikan ini. Baik, seterusnya, siapakah yang boleh bantu cikgu membaca perenggan ini? Saya cikgu. Silakan Emeline. Bekas kemenyan tu atuk kamu reka khas di bahagian tapak dan permukaannya. Esok lusa kalau si lecumi itu datang dan bertanya tentang hasil kerja atuk kamu, tentu ditekilan sebab pemberiannya tidak dijaga dengan baik. Nanti kepercayaannya kepada atuk kamu pun berkurangan. Sekarang ni pesakit-pesakit atuk kamu dah makin kurang. Itu nenek risaukan. Tak mungkin macam tu sekali, Nek. Baik, selesailah petikan, sambungan petikan daripada kedua-dua slide. Baik, Ainul. Baik, cuba baca novel ini daripada mana? Dipetik daripada mana ni, Ainul? Novel ini dipetik daripada mana? Daripada novel Jendela Menghadap Jalan. Ainul mengkaji tak novel Jendela Menghadap Jalan? Tak, cikgu.
tahu tak kisah apa tentang jendela menghadap jalan Nek Ainul? Saya tak tahu cikgu. Tak tahu, tetapi dalam tadi bentuk soalan tadi, jawapan daripada petikan. Bermaksud Ainul boleh jawab ke ataupun tidak sekiranya Ainul tidak mengkaji jendela menghadap jalan. Boleh tak? Boleh. Boleh kerana jawapan ada dalam petikan walaupun murid tidak mengkaji novel tersebut. Baik, soalannya. Terima kasih Ainul. Baik, soalannya, nyatakan sebab-sebab nenek terus mencari bekas kemenyan tersebut. Kita tengok. Baik, jawapan dalam petikan. Jadi kita tengok bagaimana pelajar kita mengeluarkan jawapan daripada petikan tersebut. Cuba Izzah. Cikgu, saya nampak jawapan ada dalam petikan kedua ayat pertama. Iaitu pemberian orang lain Lily tidak sama, lagipun bekas kemenyan itu datang dari jauh. Pemberian orang lain Lily tak sama, lagipun bekas kemenyan itu datang dari jauh. Sebab itu ke Izzah nenek begitu mencari bekas kemenyan tersebut? Ya cikgu. Baik, jadi Izzah dah dapat satu isi di balik situ. Kemudian, ada lagi tak agaknya isi dalam slide yang ini? Ada tak agaknya lagi? Ada? Siapa dapat jawab? Ada ke tak ada? Siapa? Mungkin kawan-kawan boleh bantu? Silakan. Siapa tu yang saya dengar suara? Tak apa, kalau salah tak apa cikgu ya. Sebab kita apa, ada proses pembelajaran. Kita belajar sama-sama. Kita cuba. Siapa? Mungkin cikgu boleh pilih siapa? Agaknya apa dia? Fahmi? Saya ada nampak dekat ayat nenek bimbang orang yang memberikan bekas kemenyan itu kecil hati kalau dia tahu bekas kemenyan pemberiannya hilang. Ya betul Fahmi. Jadi nenek perlu bersungguh-sungguh bekas kemenyan tersebut kerana nenek bimbang orang yang memberikan bekas kemenyan itu kecil hati kalau dia tahu bekas kemenyan pemberiannya. Ya. Orang beri kan, kalau kita tak simpan dengan baik, mestilah kecil hati. Betul, Eli? Betul. Baik, seterusnya. Selesai. 2 isi dah diambil daripada slide yang ini. Peringatan yang ini. Baik, kita tengok pula. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi ke tidak? Untuk slide yang ini. Siapa boleh berikan jawapan? Siapa yang boleh? Ainul, silakan. Tak ada cikgu. Tak ada lagi dah? Oh, tidak ada lagi. Siapa boleh bantu Ainul? Kawan-kawan boleh bantu? Kita cuba. Izzah? Wani. Wani. Terima kasih Wani. Saya ada nampak isi lain juga cikgu. Apa dia Wani? Iaitu bekas kemenyan atuk kamu reka hias di bahagian tapak dan permukaannya. Esok lusa, kalau sila cumi itu dan bertanya tentang kerja atuk kamu, tentu dia terkilan sebab pemberiannya tak dijaga dengan... Ada berapa isi di sini ni Wani? Satu cikgu. Ada satu yang mana ya? Satu isi Wani kata. Wani nak buat pembetulan ke? Itu dia terkilan. Iaitu? Isinya terkilan sebab pemberiannya tak dijaga baik. Wani kata sebab nenek mencari bekas kemenyan tersebut kerana tentu dia terkilan sebab pemberiannya tidak dijaga dengan baik. Baik, ada lagi isi tak agaknya? Saya cikgu. Silakan Fahmi. Saya rasa ada satu dekat bahagian ayat nanti kepercayaannya kepada atuk kamu pun berkurangan. Baik, semakin berkurangan kepercayaannya. Baik, kita tengok berapakah. Beginilah jawab lengkapnya ya. Betul. Daripada dialog tadi kita bina ayat sendiri. Daripada isi tadi bina dalam ayat sendiri. Okey, Fahmi boleh tolong bacakan jawapan lengkapnya Fahmi? Boleh cikgu. Sebab nenek terus mencari bekas kemenyan tersebut adalah kerana bekas kemenyan itu pemberian orang lain dan tidak sama
dengan bekas kemenyan. Tidak sama dengan bekas kemenyan yang lain. Selain itu, bekas kemenyan itu datang dari jauh. Seterusnya, bekas kemenyan itu telah direka hias oleh datuk di bahagian tapak dan permukaannya. Hari sekali, nenek bimbang dan cumi terkilan kerana pemberiannya tidak dijaga dengan baik. Baik, Fahmi, ada berapa isi yang cikgu ambil di sini, Fahmi? Yang kamu lihat? Ada 4. 4 isi. Yang tadi yang kita cari dalam petikan ada berapa isi, Fahmi? Ada 5, cikgu. Fahmi saja yang saya tanya. Baiklah. Jadi, tulislah isi semaksimum yang boleh untuk mendapatkan 4 markah. Kerana jawapan ada dalam petikan. Rugi jika kita tidak memberikan jawapan untuk 4 markah tersebut, ya, Eli? Okey, seterusnya, cikgu. Ya. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, baik, seterusnya. Ini pesan saya. Tulislah jawapan dalam ayat yang gramatis. Ini dinamakan jawapan dalam ayat yang gramatis. Kemudian, carilah semua isi yang terdapat dalam petikan. Tulislah jawapan dengan menggunakan isi yang terdapat dalam petikan. Dan jangan salin bulat-bulat. Contohnya tadi ada dalam bentuk dialog. Kamu salin semula bulat-bulat dalam jawapan anda. Yang itu nanti adalah nanti pengurangannya. Kerana dalam arahan dah jelas. Gunakan ayat anda sendiri tetapi berdasarkan bukti daripada petikan tersebut. Itulah dia, Eli. Mudah tak, Eli? Mudah sangat-sangat. Saya rasa macam kenapalah saya tak belajar waktu SPM sekarang ni. Bila cikgu mengajar terus boleh faham. Baik, itu adalah bagaimana kita nak menguasai, nak menjawab petikan-petikan dalam kertas peperiksaan. Ketika soalan sebegini muncul, terutama bila novel itu tidak kita kaji. Ya, betul. Baik, okey, kita akan berhenti rehat seketika. Sekali lagi, cikgu. Sebab selepas ini ada banyak lagi tips yang cikgu akan kongsikan. Ya. Kembali di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang sebab kita nak memulakan pembelajaran kita bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan mata pelajaran Bahasa Melayu untuk topiknya novel. Dan sekarang ini cikgu nak sambung bagaimana nak menjawab soalan 8 pula ni, cikgu. Ya, soalan 8. Tadi kita dah kaji tentang soalan 8.1 yang jawapan berdasarkan petikan. Sekarang kita nak kaji pula soalan 8.2. Bagaimanakah bentuk soalan 8.2? Baik, saya rasa saya pun tak sabar, termasuklah dengan murid-murid dalam talian. Sila teruskan, cikgu. Alhamdulillah. Kalau tak sabar tu bagus. Mari kita cari. Cari ilmu. Baik. Bentuk soalan 8.2 ialah soalan ini berbentuk pemikiran kritis. Itu kemahiran berfikir aras tinggi berdasarkan novel yang dikaji oleh murid bagi setiap zon mereka lah. Baik, ya. Jadi cikgu adalah sedikit perkongsian bagaimanakah kita nak menulis jawapan yang baik. Pertama, ada penyataan. Penyataan ini berdiri sebagai isi. Yang kedua, ada contoh peristiwa yang berdiri sebagai bukti. Dan yang ketiga, berikanlah alasan. Kerana soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Tak sama yang tadi. Yang tadi jawapannya berdasarkan petikan. Ambil saja. Olah, gunakan ayat anda sendiri. Baik, seterusnya. Soalannya. 4 novel. Cikgu ambil daripada novel tingkatan 4 saja. Nanti di tingkatan 5 mereka akan belajar 4 lagi novel. Di tingkatan 5 mereka belajar 4 lagi novel. Semua novel kena belajar? Tidak. Mengikut zon masing-masing. Contohnya, novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib ni dikaji oleh murid-murid di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Selangor dan Negeri Sembilan. Baik. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan alasan anda tentang sebab-sebab permulaan cerita novel tersebut dapat menarik perhatian pembaca. Baiklah, Iza. Iza faham tak soalan ni, Iza? Saya kurang faham, cikgu. Kurang faham. Mari kita fahamkan, Iza dan anak murid sekalian. Baik. Baik. Kita lihat tugasan. Kita pendek-pendekkan. Jadikan frasa-frasa. Kita baca dahulu. Ainul. Frasa yang pertama apa dia, Ainul? Frasa pertama, jawapan mestilah berdasarkan sebuah novel yang
saya pelajari. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari. Anda pelajari maksud saya pelajari. Jadi tadi Ainul cakap jendela menghadap jalan, dia tak belajar. Jadi tak payahlah. Ainul belajar novel apa, Ainul? Saya belajar novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Ya, jadi jawapannya berdasarkan novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Kemudian, apa lagi yang anda nampak dalam arahan soalan ni? Kena faham dulu arahan soalan. Apa lagi yang anda nampak? Saya cikgu. Ya, silakan. Berdasarkan semua novel tu Ainul dah sebut. Jadi saya nampak ada perkataan alasan anda. Oh cikgu, kita kena berikan alasan jugalah. Kena berikan alasan juga. Alasan tentang apa? Siapa nampak? Alasan tentang apa? Alasan tentang apa, ya? Saya, cikgu. Silakan. Alasannya perlu dikait dengan permulaan cerita, cikgu. Permulaan cerita novel. Jadi permulaan ini termasuk dalam aspek plot. Dalam bahagian plot terdapat permulaan, perkembangan, kemuncak cerita, penurunan dan akhirnya peleraian. Cuma untuk soalan ini kita akan fokus pada permulaan cerita saja. Baik, Iza, kalau anda memasukkan cerita pada bahagian peleraian, agaknya bersesuaian tak dengan soalan ini, Iza? Tak cikgu, sebab soalan dia minta permulaan cerita. Baik, permulaan cerita. Ada lagi yang belum dibaca ni. Arahan seterusnya. Nak apa, ya? Saya cikgu saya. Ya, Fahmi. Saya rasa lagi satu sebab saya nampak dekat dalam soalan tu dia cakap frasa dapat menarik perhatian pembaca. Dapat menarik perhatian pembaca. Jadi 4 tugasan apabila anda ringkas-ringkaskan begini baru nampak. Oh, rupanya berdasarkan sebuah novel. Kemudian kena beri alasan tentang sebab apa permulaan cerita novel tersebut dapat menarik perhatian pembaca. Ini kemahiran memahami prosa moden iaitu novel. Baik, seterusnya. Kamu tahu tak permulaan cerita bagi novel yang anda kaji ni? Ingat lagi tak? Ingat tak? Iza ingat? Tak ingat. Baik. Kurang ingat. Kurang ingat. Baik, tak apa. Saya bawakan penulis novel itu sendiri iaitu penulis novel Lieutenant Adnan dan Di Sebalik Dinara. Pada masa yang sama apabila mereka mengutarakan peristiwa-peristiwa penting pada bahagian permulaan, anda buat catatan, ya? Baik, itu tugasan anda. Baik, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Pak Latif, penulis novel Adnan Wirabangsa. Novel ini dimulakan dengan darah pahlawan yang mana Adnan pada masa itu bermain keris kayu menikam batang pisang. Dan beliau bercita-cita menjadi pahlawan Hang Tuah. Kemudian dia ayah dan mak dia mahu Adnan ni dan adik-adik dia jadi pendidik, dan mereka juga selalu berdoa supaya anak mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa, agama dan tanah air. Dan Pak Sedi juga sering bercerita berkenaan dengan kisah sejarah Melaka yang mana pada masa itu jadi kebanggaan orang Melayu, tapi akhirnya runtuh kerana di kalangan orang Melayu tak lagi bersatu. Para pembesar berebut kuasa, fitnah dan adu domba bermaju lela sehingga Hang Tuah difitnah dan Menara Melaka dibunuh, dan akhirnya Sultan Melaka hilang takhta jadi pelarian. Dan saya berdoa semoga pelajar SPM ambil IPSIM tahun ini akan mendapat jaya yang cemerlang. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayang Nur, penulis novel Di Sebalik Dinara. Kisah Di Sebalik Dinara ini dimulakan dengan Farisha berada di lapangan terbang. Seorang wanita sedang berdiri di belakangnya dan berbual di telefon dengan nada suara yang seorang lelaki datang minta maaf kerana beliau ingin meletakkan barang-barangnya di tempat simpanan barang. Farisha dia bercadang untuk melawat abangnya Azrai dan juga untuk bertemu dengan anak-anak saudaranya. Azrai telah memasang retinal scanner di rumah
Farisha kerana dia bimbangkan keselamatan Farisha. Jadi saya ingin mengucapkan selamat berjaya kepada semua calon dan harap semuanya akan teruskan start belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, selamat berjaya. Saya pasti murid-murid yang dapat menyaksikan sendiri penulis novel untuk pembelajaran kali ini memang sangat teruja dan orang kata memberi suntikan semangat yang baru juga cikgu, sebab saya sendiri pun pertama kali tengok ni. Jadi kita bawakan penulis asal memberikan kata-kata perangsang kepada calon SPM 2021. Jadi cikgu fokus pada 2 novel sahaja iaitu Lieutenant Adnan Wirabangsa dan Di Sebalik Dinara bersama dengan penulisnya. Baik, seterusnya apakah yang Abdul Latif Talib, penulis novel Lieutenant Adnan kata tentang peristiwa permulaan novel tadi? Siapa nak jawab? Apakah yang awak dapat catat tadi? Ya saya. Siapa? Wani ya? Silakan Wani. Cikgu, tadi saya ada terdengar penulis novel menceritakan Adnan bermain keris dan mahu menjadi seperti hang tua. Wah, tajam pendengaran tu. Ada lagi tak? Banyak tadi yang diceritakan oleh kita panggil dia Pak Latif sebenarnya. Pak Latif pun menggelarkan dirinya Pak Latif. Silakan. Saya cikgu. Silakan Fahmi. Tadi saya dengar penulis kata Mak Mila ni mahu Adnan menjadi seorang guru. Selain itu juga Pak Saidi juga ada menceritakan tentang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik, ada lagi tak agaknya? Ada lagi satu cikgu. Ya silakan. Saya didengar yang Pak Saidi dia kata dia selalu mendoakan anak-anak lelakinya agar dapat berbakti kepada negara. Baik, kita tengok betul ke tidak apa yang kamu ceritakan tu, apa yang awak catatkan tu. Kita tengok. Alhamdulillah, ada tak agaknya? Iza, ada tak agaknya apa yang awak beritahu tadi tu, peristiwa yang awak catat dalam slide cikgu ni? Ada. Yang mana satu? Yang warna biru. Yang dia kata kat situ, Pak Saidi sentiasa mendoakan anak-anaknya selepas solat. Pak Saidi berharap agar anak-anaknya ini dapat berbakti kepada negara. Alhamdulillah. Selesai dah peristiwa untuk bahagian permulaan bagi novel Lieutenant Adnan Wirabangsa yang diceritakan oleh penulis novel itu sendiri yang kamu lihat tadi, iaitu kita panggil dia Pak Latif, Abdul Latif bin Talib. Baik, kita tengok pula apakah peristiwa penting yang terdapat dalam novel Di Sebalik Dinara yang kamu dengar tadi. Kita tengok Baik, siapa lagi yang belum? Sila tampilkan diri untuk bercerita tentang novel Di Sebalik Dinara. Merlin. Farisha dia ada jumpa seorang perempuan yang sedang bercakap. Selalu bercakap lagi? Ada lagi? Banyak tadi tu. Dayang Nur cakap tadi tu. Ada lagi tak agaknya? Baik. Tak apa. Kita cek. Apa lagi yang Dayang Nur cakap? Baik. Ada 4. Emeline, ada ke tadi yang awak sebut tadi? Ada Emeline? Emeline sebut yang pertama tu. Yang pertama ya Emeline. Cuba baca Emeline. Farisha berdiri di belakang seorang wanita yang berbicara melalui telefon bimbitnya dengan suara yang tinggi sehingga mengganggu dirinya. Baik, ini adalah antara peristiwa yang diceritakan oleh Puan Dayang Nur berkaitan dengan permulaan cerita dalam novel Di Sebalik Dinara. Tengok cikgu bertak sekali halamannya, halaman 8, halaman 11 dalam bab yang pertama. Baik, seterusnya kita balik semula pada soalan. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan alasan anda tentang sebab-sebab permulaan cerita novel tersebut dapat menarik perhatian pembaca. Baik, pertama tadi cikgu dah katakan pada awal tadi, cikgu kongsikan cara untuk menulis jawapan yang baiklah untuk mendapat markah yang maksimum. Yang pertama ada pernyataan. Fahmi, tolong bacakan pernyataannya Fahmi. Silakan Fahmi. Pernyataannya ialah peristiwa Pak Saidi dan Mak Mila mahu anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Baik, itu pernyataannya. Kemudian kita kena berikan bukti. Apakah buktinya? Emeline? Emeline, apakah buktinya? Mak Mila mengharapkan agar anak-anaknya Adnan, Ahmad dan Amarullah dapat belajar di maktab perguruan yang didirikan di Tanjung Maling, Perak serta menjadi seorang guru.
Dan yang ketiga, berikan alasan atau sebab, iaitu peristiwa ini, ambil balik arahan soalan ni dalam arahan soalan, peristiwa ini menarik perhatian pembaca kerana pembaca dapat menyelami perasaan ibu bapa yang mahu anak-anak mendapat pendidikan dan kejayaan yang terbaik untuk masa depan mereka. Jadi cikgu kongsikanlah supaya mudah pelajar nak ingat. Baik, apa dia? Ti, las. Oh. Bukan totila ya? Tatilas. Makanan. Ta ni. Baik, ta ni ialah apa? Ta ni ialah ini. Ta, senanglah pelajar nak ingat. Yang kedua, ti. Ti ni ialah bukti. Mana pen cikgu? Alamak. Yang kena tekan kuat sikit cikgu. Oh, kena tekan kuat sikit. Tu dia. Dapat dah tu. Ti, iaitu, tak boleh pergi pula. Kena tekan kuat sikit cikgu. Okey. Las. Ialah lasnya ialah alasan. Ta, pernyataan. Ti, bukti. Las, alasan. Ta, ti, las. Itulah dia. Kalau nak senang ingat, tortilla. Tortilla lain pula dah nanti Makanan, tu. kan? Ya? Baik, ini ialah jawapan lengkap bagi soalan novel yang kita telah bincangkan tadi. Cikgu nak minta, siapa yang nak baca ya? Cikgu nak minta, biarlah suara maco. Okey, sebelum cikgu mendengarkan suara maco tu, kita simpan dia dulu. Sebab kita nak berehat sekali lagi, cikgu. Ya, betul. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Rohaiza. Guru Bahasa Melayu kita ini mengajar tentang topik novel berkenaan dengan bagaimana nak menguasai apabila keluarnya orang kata soalan-soalan berkaitan dengan novel yang dikaji. Baik cikgu, tadi saya ingat ada orang kata kekunci tatilas. Tatilas, bukan tortilla. Bukan tortilla, itu makanan. Itu makanan, tatilas. Jadi ini adalah jawapan yang telah disediakan. Ya, betul. Dah lengkap. Daripada tatilas, kita lengkapkan jadi jawapan lengkap. Okey, cikgu nak dengarkan suara maco tadi cikgu. Ya, suara maco. Kerana pelajar ataupun murid ini sajalah yang maco di sini. Yang lain semua cun. Satu-satunya kumbang yang ada. Ya, betul. Silakan cikgu. Silakan Fahmi. Okay. Novel yang saya kaji ialah novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif bin Talib. Terdapat pelbagai alasan tentang sebab-sebab permulaan cerita novel tersebut dapat menarik perhatian pembaca. Alasan yang pertama dapat dilihat pada peristiwa Pak Saidi dan Mak Milah mahu anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sebagai buktinya, Mak Milah mengharapkan agar anak-anaknya Adnan, Ahmad dan Amarullah dapat belajar di maktab perguruan yang didirikan di Tanjung Malim, Perak dan menjadi seorang guru. Peristiwa ini menarik minat pembaca kerana pembaca dapat menyelami perasaan ibu bapa yang mahu anak-anak mendapat pendidikan dan kerjaya yang terbaik untuk masa depan mereka. Baik. Ada ta, pernyataan, kemudian ada ti, bukti dan ada apa yang terakhir Eli? Las. Las, iaitu alasan. Alasan. Susah betul nak ingat dah umur-umur gini ni. Betul. Baik, selesai. Jadi lengkaplah ayat ini untuk pendahuluan ini. Tulislah novel yang anda kaji tersebut. Sekiranya anda mengkaji novel, contoh Di Sebalik Dinara, novel yang saya kaji ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nor. Kemudian yang ini samalah, terdapat pelbagai alasan. Ini ambil balik daripada arahan soalan tadi, keluarkan semula. Gunakan teknik tatilas. Kemudian kita lihat pula isi seterusnya. Cikgu nak panggil yang maco dah sudah. Yang cun pula saya panggil. Izzah silakan. Alasan yang kedua pula dapat dilihat pada peristiwa Adnan bermain keris kayu semasa kecil. Sebagai buktinya, Adnan menghunus keris kayu pemberian ayahnya lalu menikam batang pisang. Adnan berlagak seperti hantuah yang sedang menikam musuhnya. Adnan memberitahu Pak Saidi bahawa dia mahu menjadi seperti hantuah apabila besar nanti kerana hantuah pandai bersilat dan berani menawan musuh. Peristiwa ini menarik minat pembaca kerana
Pembaca dapat melihat ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada diri seseorang boleh ditanam sejak mereka kecil lagi. Baik, Iza. Apa perbezaan antara peristiwa ini ataupun pernyataan dengan yang ini, Iza? Agak-agaknya. Pernyataannya, peristiwa Adnan bermain keris kayu semasa kecil. Manakala buktinya, sebagai buktinya. Ada beza tu. Agaknya apa bezanya, Iza? Bezanya peristiwa tu ada dalam novel. Jadi yang tadi tu tak ada dalam novel? Bukan. Buktinya tu je. Saya kurang pasti, cikgu. Baik. Tak apa. Kurang pasti. Kita pastikan. Kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Baik. Jika dalam peristiwa yang ini, awak nampak ya peristiwa yang ini, umum. Kemudian peristiwa yang ini kamu huraikan. Nampak tak? Pada peristiwa Adnan bermain keris kayu semasa kecil. Jika itu sahaja awak tulis jawapan, maka mestilah markahnya tak sama dengan anda memberikan bukti atau huraian yang lengkap. Nampak? Ini huraian dia perkaitannya. Sebagai buktinya Adnan menghunus keris kayu. Kan ada kaitan ni? Pemberian ayahnya lalu menikam batang pisang saja. Adnan berlagak seperti hantuah yang sedang menikam musuhnya. Nampak ya? Kemudian yang ketiga, peristiwa ini menarik minat pembaca. Ambil semula arahan soalan. Kerana apa? Apabila dah kerana, memanglah kita perlu memberikan alasan. Pembaca dapat melihat ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada diri seseorang boleh ditanam sejak mereka kecil lagi. Begitulah. Begitu hebatnya novel Lieutenant Adnan karya Abdul Latif Talib ini. Kisah sebenar tentang kehidupan Adnan dari kecil sehingga dewasa, sehingga Lieutenant Adnan sanggup berkorban demi tanah air tercinta. Baik, seterusnya. Selesai dah ni, Eli. 81 selesai, 82 selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow. Fahmi? Fahmi lagi. Fahmi lagi. Habislah Fahmi jadi ketua keluarga dah dalam Google dalam talian ni. Fahmi. Cuba Fahmi rumuskan apa yang kita belajar hari ini, Fahmi. Apa yang awak dapat pada hari ini? Okey, boleh cikgu. Silakan. Secara kesimpulannya, saya dapat pelajari pelbagai aspek dalam soalan novel ni. Antaranya ialah saya dapat cara mencari kedamaian, ancaman-ancaman yang ada di persekitaran kita. Selain itu, saya dapat cara mencari isi dalam petikan bagi soalan 81 dan cara menganalisis tugasan bagi soalan 82. Dan tidak lupa juga dengan kaedah yang cikgu bagi tahu tadi, iaitu kaedah tertilas. Alhamdulillah, 5 perkara telah diperolehi pada hari ini. Kita rumuskan beginilah. Cara mencari kedamaian tadi. Cara mencari kedamaian ialah kena ikut peraturan, berfikir dan sentiasa berwaspada. Ancaman di persekitaran di mana-mana sahaja. Cara nak menulis jawapan untuk soalan pemahaman petikan. 81, cari jawapannya dalam petikan. Menganalisis tugasan bagi soalan 82. Kerana apabila anda tidak memahami arahan soalan, pasti jawapan anda mungkin akan tersasar. Dan yang ketiga, tidak lupa juga cikgu kongsikan kaedah tertilas. Itu saja, Eli. Saya akan ingat tertilas tu sampai bila-bila, cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Rohaiza kerana banyak sangat orang kata tips dan juga rahsia-rahsia bagaimana nak menguasai menjawab kertas peperiksaan bahasa Melayu untuk SPM 2021 ini. Dan juga terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang sudi sama-sama belajar dengan kita pada hari ini. Harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu dapat manfaat untuk calon-calon SPM terutamanya. Itu sahaja sukses SPM 2021 kita pada hari ini. Dan kejap lagi kita ada mata pelajaran lebih menarik untuk sama-sama kita belajar. Jadi teruskan menonton Sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambai-lambai. Didik TV KPM. Hai, salam sejahtera. Saya Hadifah, ibu kepada Sanwi Singh Daliwal, berharap
agar anda semua memahami cara menjawab soalan novel yang disampaikan oleh cikgu. Gunakanlah teknik yang diajar untuk menulis jawapan yang terbaik. Bacalah soalan dengan teliti supaya jawapan ditulis menepati kehendak soalan. Jadikan ujian pada masa ini sebagai penguat semangat untuk kamu meraih kejayaan yang lebih manis. Salam sejahtera, nama saya Eliza Won, ibu kepada anak saya bernama Timothy Chai. Saya berharap semua calon SPM tahun 2021 dapat mengetahui rahsia menjawab soalan novel. Gunakanlah ilmu dan teknik menjawab yang disampaikan oleh Cikgu Rohaiza untuk menulis jawapan yang mantap. Jangan lupa baca arahan soalan dengan teliti.